Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi wa ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam suratul Baqarah ayat yang ke-28, mafhumnya bagaimana kamu sanggup kufur kepada Allah padahal kamu dahulunya mati, yakni sebelum lahir, kemudian ia menghidupkan kamu, setelah itu ia mematikan kamu, kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat. Akhirnya kepada Allah lah kamu akan dikembalikan. Yang saya muliakan pengerusi serta jawatan kuasa Masjid Syekh Yusof, para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatizah, pegawai-pegawai masjid, pimpinan-pimpinan masyarakat muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang mulia lagi dicintai Allah dan Rasul serta disayangi oleh seluruh penduduk langit dan bumi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertamanya, kita mengucapkan lafaz takziah kepada semua rakyat Turki di atas musibah yang sedang menimpa mereka pada hari ini. Gempa bumi dan tsunami. Dan kita sama-sama hadiahkan suratul Fatihah kepada mayat-mayat yang terlibat dalam kejadian bencana tersebut. Mudah-mudahan Allah merahmati roh mereka dalam golongan orang-orang yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang mulia, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka sangat wajar untuk kita mensyukuri segala nikmat tersebut. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan musibah ataupun disebut bala. Bala'un atau bala itu merupakan kalimah di dalam bahasa Arab yang Melayunya bermaksud ujian. Kita sebut selalu dalam bahasa Melayu kita kena bala. Kena bala maknanya kena ujian Allah.
Bayangkan bagaimana Allah datangkan musibah atau bala di dunia ini sebagai peringatan kepada kita macam mana kita nak berhadapan dengan musibah pada hari kiamat nanti. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha adlun wa la hum yunsarun. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam suratul Baqarah ayat 48, mafhumnya, dan peliharalah diri kamu dari azab sengsara, itu azab Allah pada hari kiamat nanti, yang ada padanya seseorang pun tidak akan dapat melepaskan orang lain dan tidak diterima syafaat daripadanya, dan tidak ada pula yang diambil daripadanya sebarang tebusan, yakni untuk membebaskan orang lain tadi. Dan mereka, orang-orang yang berdosa itu, tidak akan diberikan sebarang pertolongan. Bayangkan Allah SWT menggambarkan pada hari kiamat nanti kita akan berhadapan dengan suasana yang sangat hebat, yang tidak boleh digambarkan dengan bahasa macam mana azabnya kita pada ketika itu. Manusia diuji dengan bala atau ujian yang ada di atas muka dunia ini. Gempa bumi, banjir, dan macam-macam ujian yang Allah datangkan. Bukan setakat itu, kemudian kita berhadapan dengan ujian. Kita berhadapan dengan ujian ketika kita berhadapan dengan sakaratul maut. Musibah ketika berhadapan dengan sakaratul maut tu, apabila kita membaca hadis-hadis Rasulullah SAW, tidak tergambarkan betapa sakitnya berhadapan dengan kematian. Rasulullah SAW kekasih Allah, Rasul Allah, utusan Allah, Basyarun Mukhtar, manusia pilihan Allah, pun ketika baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam berhadapan dengan sakaratul maut, digambarkan dalam riwayat hadis yang sahih betapa sakitnya menahan sakaratul maut itu, sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam meminta bekas air, lalu dicelupkan tangannya dan disapukan ke wajahnya ketika menahan sakitnya sakaratul maut itu. Bayangkan. Pertama, bala atau ujian atau musibah dalam bentuk bencana alam. Yang kedua, musibah ketika berhadapan dengan sakaratul maut. Dan yang ketiga, Allah datangkan lagi musibah kepada kita ketika berada di alam barzakh. Dalam riwayat hadis yang sahih menyebut, apabila dikebumikan kita nanti, dimasukkan ke dalam tanah, lalu dikambus, apabila berangkat perginya orang yang telah selesai menguruskan jenazah kita, bumi akan menghimpit kita sehingga berselisih segala tulang belulang kita pada ketika itu. Dalam keadaan dengan kuasa Allah, kita merasai kesakitan yang amat sangat. Masya Allah, tabarakallah. Dengan azab kubur serta fitnah kubur itu sendiri pun kita tak mampu menanggungnya. Libasan daripada malaikat Munkar dan Nakir, ular,
yang digambarkan betapa bisanya ular paling bisa, yang kita, Allah Rabbi, tidak dapat digambarkan macam mana kita nak berhadapan dengan azab dan fitnah kubur itu sementara menunggu datangnya hari kiamat. Berapa lama kita akan duduk dalam tu? Dan yang keempatnya, musibah ketika kita di hari kita dibangkitkan pada hari kiamat. Azab di padang mahsyar itu pun, Masya Allah, Tabarakallah, sangat luar biasa. Pada masa itu, dalam hadis sahih juga menyebut, kata Rasulullah SAW, kita akan dihimpunkan dalam keadaan tubuh kita tidak ada sehelai benang pun pada ketika itu. Lalu kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana keadaan kami dalam keadaan tidak berpakaian, apakah tidak ada perasaan malu yang sebahagiannya memandang kepada sebahagiannya yang lain. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak ada masa dah nak tengok yang orang lain. Kenapa? Takutnya kita, cemasnya kita dengan azab di mahsyar itu sahaja pun, Allahu Rabbi, tak sempat lagi dah. Dalam Al-Quran menyebut pada ketika itu, suami tidak akan mempedulikan isterinya, bapa tidak akan mempedulikan anaknya, ibu-ibu pun tidak akan mempedulikan anaknya, masing-masing dengan persoalan masing-masing pada ketika itu. Duk bayang macam mana nak lepas diri masing-masing. Nak tolong diri sendiri pun tak boleh, apakah lagi nak tolong orang lain pada ketika itu. Sebab itulah maha baik Allah, sangat baik Allah. Di saat kita dalam kegelapan, Allah hantarkan satu cahaya yang bernama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita dalam kesesatan, Allah hantarkan petunjuk jalan kepada kita yang bernama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat kita dalam kejahilan, Allah hantar ilmu pengetahuan kepada kita yang bernama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bimbing kita, didik kita. Masya Allah. Duduk dalam majlis ilmu, jangan lunjur kaki, jangan tongkat kaki. Muslimin, muslimat, ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia lagi dicintai Allah dan Rasul serta disayangi oleh seluruh penduduk langit dan bumi. Dalam majlis ilmu jangan main handphone. Tinggalkan sekejap dunia kita. Masuk dalam masyarakat, jaga lidah. Masuk dalam rumah orang, jaga mata. Masuk dalam masjid, jaga hati. Hati jangan duduk dekat handphone kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Keluar capai handphone dulu, nak tengok WhatsApp masuk, nak tengok notification Facebook kita. Punyalah menggambarkan bahawa handphone itulah hati kita, kan? Jadi jaga adab kita di masjid. Mohon maaf, ya. Cerita bab adab ni pun satu musibah kepada guru-guru yang berani nak nasihat bab adab ni. Satu musibah. Bukan musibah pada orang yang kena tegur, musibah pada guru yang menegur. Orang menyampah,
Ustaz lain tak kata apa pun. Orang menyampah kan, mai tang dia, melunjong tak boleh, handphone tak boleh, tongkat kaki tak boleh, duduk lengkong kot dinding pun tak boleh ya. Kena mai duduk dekat-dekat. Jadi bila ada guru yang berani untuk mengadabkan para murid, pun akan datang satu musibah. Tapi ini adalah kerana perintah Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara sunnah terbesarnya adalah mengadabkan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Kadang-kadang kita rasa teguran guru itu macam memalukan kita. Walhal orang yang positif ni dia tahu murid kena marah dengan guru, murid kena tegur dengan guru, murid kena nasihat dengan guru tu biasa. Orang biasa tegur orang biasa, bolehlah kita suruh masuk, ajak pergi masuk ke bilik ke pergi mana, jangan tegok depan orang. Guru ni dia tegok dalam kelas, dalam majlis dia, itu memang resmi sunnah biasa. Rasulullah SAW tak hikmah ke ketika baginda menegur sahabat yang tidak ada adab dalam majlis ilmu? Rasulullah tak hikmah ke ketika Rasulullah tegur semua di hadapan semua sahabat, yang teguran Rasulullah SAW itu sampai 1442 tahun dah, hadis tu dah tersebar ke seluruh umat daripada 1400 tahun. Kita nak kata apa? Hadis tu buka aib sahabat tu, kita nak kata lagu tu. Kadang-kadang kita ni meletakkan hikmah tidak kena pada tempatnya. Dan hadis sahih Bukhari, 3 sahabat masuk majlis ilmu Rasulullah SAW. Orang pertama masuk duduk depan, orang kedua masuk duduk belakang, orang ketiga tak jadi masuk, keluar balik. Hadis sahih Bukhari. Habis Nabi SAW bercakap, Nabi kata, maukah kamu aku ceritakan tentang 3 orang ni? Yang mula ni, yang duduk depan aku ni, dia bersungguh-sungguh nak menuntut ilmu, Allah sediakan tempat untuk dia. Nunu hak duduk belakang tadi tu, dia malu nak ke depan, Allah malu nak bagi ilmu dekat dia. Siapa kata? Siapa tegur dalam majlis tu? Rasulullah SAW. Kita nak kata apa? Nabi tak ada hikmah langsung. Nabi yang mengajar agama dekat kita, Nabi mengajar hikmah dekat kita, tiba-tiba kita kata Nabi tak ada hikmah. Kenapa Nabi tak tunggu habis majlis tu? Nabi tak tunggu habis majlis tu, Nabi panggil. Pasal apa? Tak nak malukan dia. Sebab tak timbul isu guru memalukan murid dalam majlis ilmu, tak timbul. Nama pun majlis ilmu, nama pun kelas kita belajar, kan? Tak timbul. Dan Nabi kata had ketiga tadi tu yang tak jadi masuk, dia berpaling dari Allah, Allah berpaling daripada dia. La ilaha illallah. 1442 tahun hadis sahih Bukhari itu tersebar sampai hari ini. Kita nak kata apa? Nabi memalu. Lama betul Nabi mengaibkan sahabat-sahabat tu sampai 1400 tahun dah, hadis tu duk tersebar lagi. Ada orang kata tak pernah dengar pun hadis tu, dah tak mengaji, tak pernah dengar. Macam rajin mengaji. Kalau mengaji ustaz sebut pun bukan ingat. Pasal apa? Catat pun tak. Bukan orang sini, ni orang tempat lain. Ya. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia lagi dicintai Allah dan Rasul, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Dan yang kelima terakhir, musibah ketika kita na'udzubillahi min dzalik dicampakkan ke dalam neraka Allah.
Ini musibah sangat besar. Bila Allah membuat keputusan di atas segala amalan-amalan kita. Hari ni kita nak jaga amalan cukup susah. Muhammad, James, Bevan, apa amal sunnah kamu yang kamu amal? Nak bagi tahu apa depan Allah? Ya Allah, janggut ni je lah yang ada. Yang tak ada janggut langsung. Kan? Nabi SAW kata, panjangkan janggut kamu, pendekkan misai kamu. Takkan kerana sunnah janggut aja boleh masuk syurga. Mana kita tahu penilaian Allah luar daripada jangkauan akal kita. Allah nilai tak sama dengan kita nilai. Abang kalau lengoh tak apa, saya faham. Tak apa kalau lengoh. Tak apa kalau lengoh tak apa. Tak, lurus kaki tak apa, kalau lengoh tak ada masalah. Ada satu hamba Allah tu, kaki dia ada besi, memang tak boleh bengkok kan? Bila tok guru marah, tengok-tengok memang tak boleh nak bengkok kaki kan? Sebab ada besi kan. Kalau sakit lutut tak ada masalah, tak ada masalah, tak apa. Jadi cuba bayangkan, pada saat kita meninggalkan segala sunnah, jadi penilaian Allah ni tak sama dengan penilaian kita. Kita menilai sesuatu sambil syarat dalam pemikiran kita dengan sangka buruk. Sebab tu penilaian kita akan berakhir dengan buruk dan menghukum orang. Guru tegur masalah adab dalam majlis ilmu, bukan guru sangka buruk. Guru tegur adab tu benda yang tak kena berlaku pada ketika itu. Beratus-ratus masjid saya tegur masalah adab kerana bercakap masalah adab. Daripada 100 masjid 5 yang tak boleh terima tu biasa. Ada tempat kita mengajar kuliah bulanan berkitab, stop, cancel kuliah, terus tutup kuliah tu, cancel. Sebab apa? Sebab semata-mata Ustaz Muhammad James panggil datang duduk depan dekat-dekat dengan dia, tu saja, tutup, cancel kuliah tu. Masya Allah, luar biasa. Sebab apa? Penilaian kita atas teguran guru tadi bukan kita nak ambil positif, tapi syarat dengan sangka buruk. Di saat murid-murid menyalahi adab, nak suruh guru sangka baik terhadap perbuatan murid menyalahi adab, lalu guru tidak boleh tegur, itu bukan sangka baik, itu zalim nama dia, meletakkan sangka baik bukan pada tempatnya. Jadi tak tahulah, saya bukan jenis ustaz yang play safe atau play safe, ambil jalan selamat, tak berani yang tu, tak berani yang ni, sagi aku ketegong, sagi tak masuk kan. Mereka tak bagi sampoi duit pula ceramah kan. Bayar berapa malam ni? Dah punya risau, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Nak bimbing manusia, nak bimbing masyarakat tanpa diuji, mustahil. Ustaz, boleh tak ustaz mengajar jangan bagi orang terasa hati? Mustahil. Sehikmah-hikmah Nabi SAW, selembut-lembut Nabi SAW dengan akhlak yang luar biasa pun Abu Lahab terasa hati. Bayangkan. Selembut-lembut Nabi SAW, Nabi ni akhlaknya Masya Allah luar biasa, bukan luar biasa, luar biasa hebat, pun Abu Jahal terasa hati. Betul tak?
Jadi kita expect apa dengan ustaz-ustaz yang banyak dosa macam saya ni untuk berdakwah, mengajar dalam keadaan orang tak rasa hati? Mustahil. Kalau ada satu ustaz boleh sampaikan dakwah, boleh mengajar tanpa ada sesiapa pun yang duduk depan dia terasa hati, maknanya ustaz tu lebih hebat daripada Nabi SAW. Faham tak ni? Mustahil. Kan? Orang tabligh tu, Allah, akhlak dia dengan lembutnya, dengan senyumnya, pi bercakap, pi rumah kita, kita halau lagu mana? Padahal dia mai bukannya terjerit terpekik dia, Assalamualaikum, ni kami daripada masjid ni kan, kami baru hari pertama dekat sini. Letih tak tak letih? Faham tak? Baru balik kerja ni letih tahu tak? Padahal kawan tu cakap elok-elok, nak suruh jaga hati sampai macam mana kita pun tak tahu. Betul? Ada je benda tak kena. Jadi dakwah ataupun mengajar ilmu ni dalam keadaan orang tak marah, mustahil. Mustahil. Saya yang cameraman macam mereka ni pernah merajuk pun ada. Pasal apa? Sambil dia rakam, sambil dia lena. Kan? Saya tegur pasal apa cameraman lena kan? Terus merajuk, tak main rakam lah. Pun ada. Dah. Mana jam isyak ke apa? 8.12. Ya. Saya tengah kuliah macam ni, masuk isyak, Tok Bilal masuk menonong-nonong, dahlah masa kuliah, dia duduk pun tak mau. Dia masuk daripada pintu tu, masuk sambil berjalan, sambil menjerit, stop, orang nak azan, dia kata. Tu dia, kita tengah kuliah ni. Guru-guru yang hadir ke Masjid Surau ni, nilai kita di mata kita tara mana? Apa nilainya sampai tahap macam tu? Bila dia buat stop tu, saya pun terus tutup mikrofon, saya bangun, saya keluar start kereta terus balik. Jemaah tengah duduk macam ni terpinga-pinga. Terkejut, ustaz pergi mana? Tengok keluar kereta dah tak ada. Saya balik terus. Wallahi demi Allah, kejadian tu berlaku. Lepas saya balik pukul 11.30 malam tu, AJK telefon, ustaz, lepas ustaz balik tadi, jemaah pakat kepung tu Bilal tu, pakat taruh dia kan. Saya kata, Tuan Haji, saya memang harapkan kejadian itu berlaku. Saya kurang ajar kan. Saya memang harapkan kejadian tu berlaku. Rupanya jadi sungguh. Dah lah ustaz, janganlah lepas ni tak main. Tak, selagi dia ada dekat situ dan tak minta maaf, saya takkan datang. Ustaz jangan begitu. Tak, itu keputusan saya. Saya susah hati ke kalau tak pi ceramah, tak pi kuliah, tak dapat sagu hati ceramah, duit tak masuk? Saya susah hati ke? Tak. Saya bukan jenis lagu tu. Bayangkan, rupanya orang masjid tu, mereka pegang kata saya, mereka pegang cakap saya, yang saya sebut selagi dia ada situ saya tak main, mereka pegang. Lepas 2 tahun mereka telefon, ustaz, Tok Bilal tu meninggal dah ustaz, ustaz mainlah balik ceramah ke masjid kami. Tu dia, saya punya malu masa tu kan. Kita bercakap tengah marah. Sebab tu kan, marah ni dia kena ada apa, anger management kan, macam mana kawal marah. Panas barang ni kadang-kadang kena kontrol. Nampak kenai ni, muka-muka panas barang ni kan. Kan, silap sikit kepala angin, orang melawak sikit pun nak naik angin. Jenis kepala angin je. Dalam pasal apa? Masa dia beranak tu, dia tertelan anak Putin beliau kan?
Kalau orang tua kata apa, tetelan tebuan kan. Jadi ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebab tu nak berhadapan dengan 5 ujian, 5 musibah ini, mana ada jalan lain dah selain kita bawa pujuk hati kita untuk beramal dengan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Mana ada jalan lain dah melainkan kita beramal dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Kejayaan manusia itu apabila dia beramal dengan agama yang sempurna. Agama yang sempurna apabila manusia itu melaksanakan perintah Allah dan mengikut cara Rasulullah SAW dalam seluruh kehidupan dia. Tak ada jalan lain dah. Walaupun nampak kecil, saya selalu melobi dan promote sunnah pakaian putih di masjid-masjid dan surau-surau, terutamanya pada hari Jumaat, yang Rasulullah SAW tidak meninggalkan pakaian putih pada hari Jumaat. Kita hari Jumaat macam-macam color baju, sampai Tok Imam pun jubah bercolor, Tok Khatib pun jubah bercolor kan? Walaupun nampak simple, walaupun nampak kecil, tapi nak jaga sunnah Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sambut maulidnya setiap minggu. Rasulullah SAW sambut maulidnya setiap minggu, bukan tunggu setahun sekali. Apabila anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila an saumil itsnain, bahawa Rasulullah SAW ditanya tentang kenapa beliau baginda selalu berpuasa pada hari Isnin. Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, fihi wulidtu, kerana hari Isnin itu hari aku dilahirkan. Wa fihi unzila alayya, dan kerana hari Isnin itu hari diturunkan wahyu kepadaku. Nabi SAW kata, aku berpuasa setiap hari Isnin itu sebab apa? Hari Isnin itu hari aku dilahirkan. Nabi SAW sambut hari kelahiran dia setiap minggu berpuasa hari Isnin. Masya Allah. Dalam hadis Sahih Al-Bukhari, disyarah oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari. Kitab Fathul Bari ini adalah syarah kepada Sahih Al-Bukhari. Bayangkan, diceritakan daripada As-Suhaili. Imam Bukhari meriwayatkan bahawa As-Suhaili menceritakan bagaimana Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, itu bapa saudara Nabi SAW, bermimpi bertemu dengan Abu Lahab, juga bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia melihat bagaimana Abu Lahab diseksa, diazab. Lalu dia bertanya kepada Abu Lahab, bagaimana keadaan kamu? Dia kata, aku diazab, tetapi setiap hari Isnin Allah meringankan azab ke atasku kerana aku menyambut hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari Nabi SAW pada tanggal 20 April 570 Masihi itu, masa hari Nabi SAW lahir tu, Abu Lahab orang yang sangat gembira apabila hambanya yang bernama Thuwaibah bagi tahu dekat Abu Lahab, anak saudara kamu baru lahir. Seronok dia bebaskan Thuwaibah. Masya Allah, dimerdekakan hamba dia Thuwaibah. Sebab apa? Gembiranya kelahiran Nabi SAW. Bayangkan, kerana Abu Lahab bebaskan Thuwaibah, sebab menyambut kelahiran Nabi SAW dengan gembiranya, diringankan siksaan ke atas Abu Lahab setiap hari Isnin. Kita sambut maulid setahun sekali, bid'ah, sesat. Bayangkan, luar biasa manusia ni kan. Ya, jadi mudah-mudahan Allah permudahkan
sayang cinta kita kepada Rasulullah SAW ni biarlah kecintaan yang luar biasa. Amal semaksimal mungkin sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Minta Allah ampunkan dosa kita. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Tidak ada yang lebih berharga dan bernilai dalam hidup kita melainkan di saat Allah ampunkan segala dosa kita. Ampun dosa saya, ampun dosa kalian. Kita ni malam ni mari masjid, kita usung, saya usung datang dengan macam-macam dosa. Kita minta ampun sungguh-sungguh dengan Allah. Orang kata kita, orang umpat kita, orang hentam kita, anggaplah itu kifarat dari Allah, sebab Allah nak ampun dosa-dosa kita yang lepas. Redalah kan? Ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanirrahim maliki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Serta kasihani dan sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihani dan menyayangi kami semenjak kami kecil ya Allah. Ampunkan dosa sekalian guru-guru serta masyaikh kami, mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat yang hidup maupun yang telah mati dengan segala rahmat-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, jadikan seluruh ahli karyah masjid ini ya Allah dan juga penduduk di sekitarnya ya Allah sebagai hamba-hamba-Mu yang soleh dan solehah. Ya Allah, berilah hidayah kepada kami ya Allah. Berilah hidayah kepada kami yang hadir pada malam ini ya Allah. Berilah hidayah kepada masyarakat kami yang berada di sekitar kami ya Allah. Berilah hidayah kepada seluruh penduduk negeri ini ya Allah. Berilah hidayah kepada seluruh umat ini ya Allah. Rahmatilah kami dan berkatilah kehidupan dan dakwah kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon dengan limpah rahmat dan belas kasihan-Mu ya Allah, lindungilah kami, keluarga kami, masyarakat kami, negeri kami dan negara kami daripada wabak COVID-19 ini ya Allah. Sembuhkanlah mereka yang sakit ya Allah. Berilah kekuatan dan lindungilah barisan hadapan negara kami ya Allah yang sedang berhadapan dengan wabak yang sedang menular ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, datangkanlah nusrah dan bantuan-Mu kepada kami dalam segala aspek kehidupan kami ya Allah. Campakkanlah kecintaan kami kepada Engkau ya Allah dan Rasul-Mu dengan kecintaan yang luar biasa ya Allah. Campakkanlah kerinduan dalam hati kami ya Allah dengan kerinduan yang luar biasa ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-hamba yang sentiasa bermunajat kepada-Mu ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba yang Kau pilih untuk Engkau gunakan tubuh kami untuk agama ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon limpah rahmat dan belas kasihan-Mu ya Allah. Ada di antara kami yang membangunkan madrasah-madrasah kami ya Allah. Datangkanlah nusrah-Mu, bantuan-Mu kepada madrasah-madrasah kami ya Allah. Bukakanlah hati umat ya Allah menjadi asbab daripada nusrah dan bantuan-Mu untuk madrasah-madrasah kami ya Allah. Permudahkanlah kami ya Allah. Hanya Engkau yang tahu bagaimana sukarnya untuk kami bangunkan madrasah-madrasah ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan Kau biarkan kami berhadapan dengan ujian yang tidak sanggup kami hadapi ya Allah. Permudahkanlah perjalanan kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang lebih berharga dalam hidup kami melainkan apabila Engkau ampunkan segala dosa kami ya Allah. Ya Allah, kami mempunyai dosa silam ya Allah. Dosa kami kepada Engkau ya Allah. Dosa kami sesama manusia ya Allah. Ya Allah, kami pernah menderhaka dan bermaksiat kepada-Mu ya Allah. Ampunkan kami 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 ya Allah.
ampunkan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, matikan kami dengan kesudahan yang baik, husnul khatimah ya Allah, dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan Engkau matikan kami dengan kesudahan yang buruk, yakni su'ul khatimah ya Allah. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan sujud kepadamu ya Allah. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan sujud kepadamu ya Allah. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan sujud kepadamu ya Allah. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan kami sempat bertaubat kepadamu ya Allah. Matikan kami di jalan dakwahmu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, matikan kami dalam keadaan ibu dan ayah kami redha kepada kami ya Allah. Ampunkan kami ya Allah. Ampunkan kami ya Allah. Ampunkan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.